A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur. Insya-Allah hari ini kita bersama-sama di muka surat yang ke-169 insya-Allah. Iaitu kita akan sama-sama mentadabbur surah Al-A'raf ayat 150 sehingga ayat 155 insya-Allah. Jadi sebelum daripada itu seperti biasa insya-Allah kepada mereka yang telah memberikan feedback terhadap suara dan juga gambar, terima kasih banyak-banyak jazakumullahu khairan katsira. InsyaAllah saya akan bacakan sedikit insyaAllah daripada ayat 150 pada pagi ini insyaAllah untuk memulakan majlis tadabbur kita, majlis ilmu tadabbur kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Sadaqallahul azim. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama melihat apakah yang berlaku seterusnya kepada Nabi Musa dan juga Bani Israel. Jadi Nabi Musa dan juga Bani Israel ini, apabila Nabi Musa, kita ceritakan sebelum daripada ni, Nabi Musa telah meninggalkan iaitu pergi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina ataupun di bukit lah kita katakan, walaupun tak disebut di sini, tapi selepas daripada itu apa yang berlaku apabila Nabi Musa pergi ni selama 40 hari ni kan, apa yang berlaku ialah mereka telah menyembah anak lembu, mereka telah buat anak lembu, patung anak lembu daripada emas-emas yang mereka bawa tu, dan kemudian perhiasan mereka, dan kemudian mereka pun menyembah anak lembu tu. Jadi apabila Nabi Musa balik ni, jadi kita sekarang sampai kepada cerita Nabi Musa balik dan menurut setengah riwayat bahawa Nabi Musa telah diceritakan perkara ni apabila dia masih lagi semasa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi apabila dia balik dalam ayat ni, walamma raja'a Musa, apabila Nabi Musa ni balik, dia katakan ila qaumihi, kepada kaumnya. Jadi dia balik, dia tengok kaum dia apa, dia rasa marah lah kan, sebab dia tak tahu kan sembah anak lembu kan. Jadi dia ada dua perasaan sini Allah Ta'ala sebutkan. Yang pertama sekali ialah ghadban, dia sangat-sangat marah kan. Ghadban tu makna sangat-sangat marah kan, ada alif nun kan. Kalau ghadab ni marah, ghadban ni sangat berada dalam keadaan sangat marah. Yang keduanya asifa ni sangat-sangat sedih, iaitu syiddatu al-huzni. Lalu dalam keadaan begitu maknanya emosional lah kita katakan maknanya dua-dua emosional kan, marah dan juga sedih kan. Jadi lalu dia berkatalah, Nabi Musa pun berkatalah, berkata kepada Bani Israel tu, dia kata bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, seburuk-buruk khalaftumuni min ba'di, apa yang telah kamu buat selepas daripada aku ni, selepas daripada aku pergi, memang kamu buat satu benda yang sangat-sangat dahsyat kan. Sebelum daripada ni kita cerita kan, ada ayat kan yang kita telah baca dulu, iaitu mereka ni minta kepada Nabi Musa ni Tuhan kan, sebagaimana mereka melalui satu kaum yang mana mereka melihat bahawa kaum tersebut menyembah lembu kan. Jadi mereka pun nak begitu juga, berfikirlah mereka kan pasal lembu ni kan. Jadi a'ajiltum, jadi Nabi Musa pun berkata a'ajiltum, kamu nak cepat amra rabbikum, urusan Tuhan kamu, maknanya kamu ni arahan daripada Tuhan kamu ni nak cepat sangat. Aku pergi ke atas bukit tu kan, aku pergi bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak bawa kepada kamu benda-benda ni kan. Jadi dia kata kamu ni tak sempat-sempat, dia katakan. Tengok maknanya nak cepat sangat
apa yang sebelum daripada aku ni bawa balik. Itu tak sempat nak tunggu, kamu ikutlah kepada Samiri itu kan, yang telah menyesatkan kamu tu. Lalu apa yang dibuat oleh Nabi Musa ialah dia pun wa alqal alwah. Wa alqal alwah. Jadi kita baca sebelum daripada ni kan, dia bawa lauh kita panggil, tapi bukan satu lauh lah kan, iaitu alwah. Yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir dalam jalan lain, dia kata sama ada 7 ataupun 10 10 alwah tu kan. Alwah tu bentuk bagaimana tu wallahu alam bisawab, tidak disebutkan. Cuma dalam tafsir setengah tu kata dianya daripada daun-daun dari daun-daun syurga. Ada yang katanya adalah daripada zamrud. Dia kata wallahu alam, kita jangan itulah kan banyak pendetailan sebab Allah Taala tak ceritakan. Tapi yang pentingnya apabila Nabi Musa tu dalam keadaan marah dia marah kepada dia marah kepada kepada Bani Israel tu, dia pun wa alqa ni dalam bahasa Arabnya maknanya kalau ikutnya campak. Sebab itulah setengah-setengah tafsir kata dia mencampak al-alwah tadi tu, mencampak, dan ada yang kata sampai pecah. Setengah tafsir kata, tapi setengah tafsir kata tidak tak pecah. Dia bukan kata campak sini, campak tu sebab apa? Sebab dia tahu ini adalah daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi satu benda tu tak sesuai kan kalau campak macam tu. Jadi dikata setengah tafsir kata dia meletakkan gitu kan, dia meletakkan alwah tu, makna tak peganglah alwah tu kan. Lepas tu wa alqal alwah wa akhaza bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Lalu apa yang dibuat Nabi Musa? Dia pergi cari Harun lah kan. Harun saudara dia ni. Jadi ada yang kata sepupu dia kan tapi dia pergi cari Harun sebab Harun ni adalah orang yang telah diamanahkan oleh Nabi Musa ni untuk jaga ni Bani Israel. Tapi tiba Bani Israel buat macam ni. Macam mana ni, apa jadi ni, Harun ni buat apa? Ada di sini. Kerja apa dia? Gitulah seolahnya kan. Jadi dia pun pergi jumpa dengan Nabi Harun, wa akhaza, lalu dia ambil bi ra'si akhihi, makna kepala akhihi. Kepala akhihi ni makna kepala, dia bukan kepala tapi dia katakan dia pegang rambut dia. Rambut dia macam mana, rambut panjang, mana wallahu alam kan. Jadi tangan kanan dia pegang rambut tu, tangan kanan tak tahu dah tak terbalik saya dengan takut terbalik. Okey, jadi dia pegang dengan tangan kanan ni, kemudian tangan kiri dia pegang janggut Nabi Harun. Jadi maknanya dua-dua lah kalau kira pegang macam tu, maknanya orang pegang macam tu. Pegang macam tu, pegang janggut dia pegang kepala lagi macam gitu. Jadi macam nak marah sangat tu kan. Jadi pada masa tu berkatalah Nabi Harun. Dia kata qala bna umma sini ada bacaan sini dia kata ummi, ada bacaan qala bna ummi, ada bacaan kata qala bna umma. Kita baca dalam mushaf kita baca ibna umma ni ialah panggilan. Nabi Harun panggil Nabi Musa ya bna umma. Ya bna umma asalnya daripada perkataan ya bna ummi lah, iaitu wahai anak ummi, mak aku, gitu kan, anak mak aku. Jadi ya bna umma itu sebenarnya panggilan tu panggilan nak menunjukkan kepada, nak merefer supaya fikirlah kan, aku dekat kau ni anak beranak kata kan, nak mengingatkan kepada Nabi Musa lah panggilan tu ya bna umma tu. Jadi kemudian apa kata Nabi Harun? Dia kata innal qauma, sesungguhnya kaum ni iaitu kaum Bani Israel lah, istad'afuni maknanya daripada perkataan dha'afa tu maknanya lemah ni telah melemahkan aku. Maksudnya ialah maknanya tak pandang aku, tak dengar cakap aku, maknanya bukan aku tak larang mereka ni sembah lembu ni kan, aku dah larang lah, tapi mereka ni kan tak nak dengar cakap aku. Istad'afuni, mereka telah melemahkan aku. Mungkin tak sama lah kan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa ni garang kan, Nabi Harun ni dia lemah lembut. Jadi dua orang tu maknanya dari segi personality lah kita kata kan agak berbeza lah dua orang tu kan. Jadi mereka ni tak nak dengar cakap aku, bahkan mereka ni memandang rendah aku ni, wakadu yaktulunani, bahkan hampir-hampir mereka ini yaktulunani, mereka nak bunuh aku. Bukan setakat mereka tak dengar cakap aku, mereka nak bunuh aku, kata Nabi Harun kepada Nabi Musa. Bukan maknanya aku ni tak larang mereka ni buat macam tu. Kemudian wala tushmit biyal a'da, kata Nabi Harun wala tushmit biyal a'da. Wala tushmit biyal a'da ni, janganlah engkau ni nak menggembirakan, maknanya kan menggembirakan apa dengan perbuatan kamu ni kepada musuh. Maksudnya ginilah kan, maknanya kan sekarang ni orang Bani Israel tu ramai tengok apa yang berlaku ni kan. Jadi tiba-tiba kau datang kepada aku pula, kau marah-marah pada aku kan, kau nak melemah, tak tahu lah nak tampar, nak apa benda, nak marah pada aku, tengok tarik ni kan. Jadi nanti orang duk tengok kita tu, nanti orang gembira lah nanti.
Biasalah kan, nanti tu pada muka, itulah, macam itulah kan, kata dah, kan. Takutlah tu kepada Musa. Contoh macam itulah kan. Jadi maknanya, adalah kan. Jadi kalau kamu buat macam ni, wahai Musa, kata Nabi Harun kepada Nabi Musa, nanti akan gembirakan musuh. Jadi fala tushmit biyal a'da, janganlah menyebabkan musuh gembira dengan apa yang kamu buat ni. Dan kemudian wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Minta maaf wala taj'alni, dan yang kau jadikan aku ini ma'al qaumiz zalimin, bersama-sama dengan orang zalim, iaitu janganlah buat aku ni sama macam mereka yang sembah anak lembu, bukan aku kan. Aku ni larang mereka. Jadi jangan kamu deal dengan aku ni macam sama dengan mereka, menyebabkan kamu ni anggap aku ni macam orang zalim juga, macam mereka semua tu. Gitu kan. Jadi sekarang ni daripada ayat ni kan, maknanya ulama-ulama mengambil pengajaran lah, iaitu fala tushmit bil a'da ni, kita orang-orang Islam ni, sama-sama Islam ni kan, kita jangan buat apa-apa yang menyebabkan kalau orang kafir pandang kita tu, maka dia akan, orang kafir, musuh-musuh Islam pandang kita tu, dia suka. Maknanya memanglah kan, orang kafir, nak cerita secara tak langsung ni, orang kafir, musuh-musuh Islam ni, dia akan gembira kalau orang Islam ni bergaduh sama dia. Kalau orang Islam ni kan bercakaran dan apa sebenarnya, bagus, mereka gembira. Musuh-musuh Islam ni. Jadi itulah yang Nabi Harun dipesan kepada Nabi Musa, jangan buat macam ni, kata kan. Nanti orang akan gembira, musuh-musuh Islam, musuh-musuh kita ni akan gembira. Okey, seterusnya ayat seterusnya iaitu ayat 151 kan. Qala rabbighfirli. Lalu Nabi Musa pun dia pun sedih lah kan, dia tak ada dalam keadaan emosi kan. Jadi dia pun kata rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku, wali akhi, dan juga saudaraku, wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat kamu, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah arhamur rahimin. Jadi yang ada pendapat ini adalah kata-kata Nabi Musa alaihissalam kan, tapi mungkin juga kata-kata Nabi Harun kan. Jadi tapi yang setengah tafsir kata ini kata-kata Nabi Musa. Jadi dia kata rabbighfirli wali akhi. Wali akhi tu makna Harun lah. Jadi dia berdoa untuk dua orang. Dia tak berdoa lah untuk tu yang ramai-ramai lagi tu kan. Yang ramai-ramai lagi yang Bani Israel tu, itu kau syirik, kau minta ampun lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksudnya kan. Aku tak nak tolong minta ampun untuk kamu. Gitu kan. Jadi qala rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali akhi, dan juga saudara aku ni yang telah berusaha untuk menghalang perbuatan mereka tu, tetapi mereka tak nak dengar cakap Nabi Harun. Wa adkhilna fi rahmatik, dan masuklah kami ke dalam rahmat kamu ya Allah, wa anta arhamur rahimin, dan engkau lah sebaik-baik arham ar-rahimin, maknanya yang maha penyayang di antara yang maha lebih, yang penyayang, engkau lah yang lebih maha tinggi penyayang engkau. Jadi itu adalah doa yang insya-Allah kan kita pun boleh doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan perkara ni kan, iaitu wa adkhilna fi rahmatik, ya Allah masukkanlah aku di dalam rahmat-Mu. Kemudian seterusnya ayat 152 kan. Kita tengok ayat 152 sekarang ni. Allah Subhanahu Wa Taala cerita innal ladzina takhazu. Jadi sekarang dia katakan sesungguhnya orang-orang yang mengambil al-ijla tu anak lembu tadi tu, yang sebelum naik penentuan. Jadi innal ladzina takhazul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim. Orang-orang yang mengambil al-ijla, lembu, al-ijla ni, sayanaluhum ghadabun, nescaya akan ditimpakan kepada mereka akan mendapat ghadabun, kemurkaan, min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Jadi Allah SWT sebut lembu kan. Bani Israel ni sembah lembu. Bani Israel ni mana pernah sembah lembu kan. Kita tengok juga pun ni, dan Firaun juga di antara tuhan-tuhan mereka ni ialah mempertuhankan lembu. Jadi kita tengok rupa-rupanya kan, sampai hari ni ada orang yang mempertuhankan lembu ni, yang menganggap lembu ni suci. Lembu ni adalah sejenis binatang saja yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk dijadikan sebagai an'am, sebagai iaitu binatang yang untuk membantu hidup manusia, dan juga lepas tu manusia makan dia kan, lepas tu ternak lagi dan sebagainya kan. Tak ada macam biasa, sebagai sama macam binatang-binatang lain, macam kambing dan juga macam-macam lain kan. Jadi peliklah kalau manusia ni kan sampai sekarang masih ada kan yang menjadikan lembu tu sebagai Tuhan. Jadi di sini Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran ni kan, tengok lembu, innal ladzina takhuzul ijla, siapa-siapa saja. Allah Ta'ala tak sebutkan Bani Israel kata Bani Israel, tapi siapa-siapa saja. Sesungguhnya orang-orang yang ittakhazul ijla, orang-orang yang mengambil lembu.
sebagai Tuhan mereka tu kan, sebagai sembahan. Sayanaluhum ghadabun. Orang macam tu dia akan dimurkai oleh Allah SWT. Jadi kita nak kata apa lagi kan? Kita kata itulah kan, mereka dimurkai oleh Allah. Siapa-siapa yang mempertuhankan lembu ni. Mir rabbihim wazillah. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala kata ghadabun satu, kemurkaan, dan kemudian yang keduanya adalah zillah. Mereka ni akan kena kehinaan. Walaupun nampak macam maju sekejap, tapi mereka akan dihina oleh Allah Ta'ala. Tengok, kalau kita fikir pun secara logik kan, hina mereka ni kan, apa? Sembah lembu kan? Gitu kan. Fil hayatid dunia, di dalam kehidupan dunia, mereka ni akan dihinakan oleh Allah SWT. Wa kazalika najzil muftarin. Allah Ta'ala kata, dan begitulah kami akan membalas al-muftarin, iaitu orang-orang yang syirik. Orang yang mengada-ngadakan terhadap Allah SWT satu benda yang memang tak ada kan. Jadi tiba-tiba mereka mengadakan. Jadi Allah Ta'ala kata itu adalah orang muftarin. Muftari itu mengada-ngadakan satu benda kan. Allah Ta'ala tak kata pun, Allah Ta'ala tak kata, tiba-tiba diberi kuasa kepada ni, beri kuasa kepada lembu dan sebagainya. Tengok kan. Itu adalah muftarin. Seterusnya Allah SWT, kita tengok kan ayat 153 kan. Wallazina amilus sayyi'at summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang pertama tadi, sebelum daripada ni kita tengok, iaitu orang-orang yang mengambil lembu sebagai sembahan-sembahan kemudian selepas tu Allah Ta'ala cerita pula, iaitu dan orang-orang yang wallazina amilus sayyiati summa tabu, orang-orang yang buat jahat. Ini satu prinsip dalam Islam kan. Kalau ikut dulu dan dalam undang-undang Bani Israel kan, peraturannya, bila mereka ni, sebagaimana kita baca dulu kan, dalam surah Al-Baqarah, orang-orang yang nak bertaubat di dalam masa Bani Israel dulu, mereka akan terpaksa membunuh di antara satu sama lain dulu. Jadi mereka kan kita bacakan digelapkan, kemudian tu mereka pun membunuh kan, sehingga lalu Allah Ta'ala pun bila sampai bilangan yang tertentu, dulu kita pernah baca lepas tu stop pembunuhan tu, lalu tinggal yang hidup, itulah yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tu cara dulu kan, cara nak nak bertaubat di kalangan dulu masa zaman dalam Bani Israel. Ni dulu cerita dulu. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala sebut satu prinsip kepada kita semua jugalah, iaitu apa? Orang-orang yang telah amilus sayyiat, orang-orang yang telah melakukan as-sayyiat. As-sayyiat ni lah dosa-dosa lah, kita katakan. Summa tabu, lepas tu mereka ni bertaubat. Jadi kalau kita kata syirik boleh bertaubat tak? Boleh bertaubat kan. Boleh bertaubat kembali kepada Allah. Tapi dengan syaratnya ialah sebelum daripada sampai kepada nyawa sampai kepada halkum, ataupun seperti Firaun tu dah nyawa sampai halkum baru nak bertaubat kan. Ataupun matahari naik sebelah barat sebagaimana disebutkan dalam hadisnya. Jadi sebelum daripada tu boleh bertaubat. Walaupun dosa bagaimanapun boleh bertaubat. Dosa banyak mana pun boleh bertaubat. Bunuh orang 100 orang pun boleh bertaubat Tak ada yang Allah Ta'ala tak terima taubat kan. Kalau orang buat kesalahan kalau benar-benar taubat lah summa tabu min ba'diha, selepas daripada tu dia pun bertaubat. Kemudian Allah Ta'ala kata wa amanu. Jadi kemudian mereka tu beriman. Inna rabbaka min ba'diha, mereka selepas daripada tu, maknanya mereka tu beriman selepas daripada wa amanu inna rabbaka min ba'diha. Ha ni adalah maksudnya at-taubah, kata tafsir Jalalain. Dia kata jadi selepas daripada taubat itu, mereka beriman selepas bertaubat itu, Allah itu laghafurur rahim, sangat-sangat pengampun dan juga sangat-sangat mengasihi. Jadi Allah Ta'ala tu sangat sayang kepada hamba-hamba ni. Dia nak kita semua ni bertaubat kepadanya. Jadi kepada sesiapa kan yang rasa malas nak bertaubat, bertaubat kan. Kenapa tak nak bertaubat kan? Sebab Allah Ta'ala dah nak berikan kepada kita kan. Nak beri peluang kepada kita kan. Ghafur, Allah Ta'ala ni ghafur kan. Jadi kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah, dan Allah Ta'ala sayang pada kita semua kan, Rahim. Seterusnya, ini cerita baliklah kemudian cerita pada Nabi Musa tadi. Ni macam selingan, bukan selingan, kita Allah ta'kibat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apa ni? Peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pengajaran sedikit yang Allah Ta'ala ajar kepada kita kan, daripada kisah ni. Sekarang kita balik semula lagi kepada kisah Nabi Musa tadi. Jadi apa yang terjadi? Walamma sakata an Musal ghadabu. Jadi apabila dah diam dah. Diam ni maknanya diam daripada Musa al-ghadabu kemarahan. Jadi maknanya lepas dah Nabi Musa reda lah katakan. Kita panggil bahasa Melayu. Dah reda dah kemarahan dia, tak dimarah-marah. Memanglah kan. Jadi sebab itulah Nabi SAW, Nabi kita ajar
Kan yang pertama ni jangan marah. La taghdab. Maksud jangan marah tu bukanlah tak boleh. Tak boleh nak tutup perasaan marah tu. Tak, perasaan marah tu memang ada kan dalam diri manusia kan. Jadi sekarang ni kita ni memang ada perasaan marah, tapi Nabi kata la taghdab. Dalam hadis ni kan, hadis 40, Imam Nawawi ada sebut benda ni kan, Imam Nawawi bawakan hadis ni. La taghdab artinya janganlah kamu buat satu benda yang lahir daripada marah tu. Maknanya mengamuk ke, buat sesuatu benda yang tak elok pada orang ke, menyakitkan orang ke, mulut ke, cakap benda-benda yang menyakitkan orang dan sebagainya lah. Jangan buat benda tu. La taghdab, Nabi kata kan. Tapi kalau ada ghadab, Nabi ajar kepada kita kan, kalau berdiri duduk, kalau duduk baring. Sebab apa? Rendah dan juga ambil wuduk. Sebab apa? Sebab Nabi kata marah ni daripada syaitan ni daripada api tu dia akan, jadi bila ambil wuduk dia kena air, dia akan jadi sejuk. Jadi cuba insya-Allah praktikkan kalau marah kan. Jadi Allah SWT cerita kan, Nabi Musa ni dia marah kan, memanglah marah kan, patut marah kan, apa tak marahnya kan. Tapi lepas tu dia dah sejuk dah. Walamma sakata Musal ghadabu, bila dah sejuk dah marah dia tu, akhazal alwah, dia pun ambil lah semula alwah yang dia letakkan tadi tu. Yang kita kata letakkan bukan campak kan jadi dia pun ambil lah balik ambil balik. Jadi dia pun tengoklah balik kan, wa fi nuskhatiha. Jadi Allah Ta'ala sebut wa fi nuskhatiha tu maknanya dalam alwah tadi tu. Dan alwah tadi tu tertulis apa? Hudan wa rahmah lillazina hum lirabbihim yarhabun. Dalam tu ada hudan petunjuk maksudnya, warahmah dan juga rahmah. Tengok kan maknanya kan, Quran tu, minta maaf, Taurat tu yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa tu, dia petunjuk tu kita boleh faham lah kan maknanya kalau dalam kegelapan, kalau tak ada petunjuk ataupun nak berjalan, tak ada orang nak tunjuk jalan, maka kita sesat lah, itu maknanya kan. Jadi nak tak sesat, ikutlah kalau zaman tu ikutlah Taurat ni yang telah Allah Ta'ala turunkan, berikan kepada Nabi Musa. Dan kalau kita sekarang ni, kalau nak tak sesat, ikutlah Quran. Kalau ikut apa yang berlawan dengan Quran, itu memang sesat, confirm sesat walaupun orang tak kata sesat, tapi itu confirm sesat. Sebab apa? Dah berlawan dengan Quran. Jadi automatically kita set dalam mind kita kan, bahawa siapa yang buat satu benda, siapa yang ikut satu benda yang bertentangan, bukan maknanya yang tak sebut dalam Quran. Kadang-kadang Quran tak sebut benda tu kan, tapi Quran memberi peluang kepada kita boleh buat benda tu kan. Tapi ni kalau benda tu memang bertentangan dengan Quran, maka automatically benda tu adalah sesat. Sebab itulah kita ni buat tadabbur ni kan, kita kena belajar Quran kan, kita kena faham Quran tu supaya kita ni tak sesat. Kalau tak, kita mungkin sesat, kita tak tahu, mungkin kita sesat sebab kita tak tahu kan. Jadi Quran ni adalah hudan. Kemudian yang kedua, Quran ni rahmat kan, rahmat. Kita pun nak rahmat daripada Allah kan. Assalamualaikum warahmatullah. Kita nak rahmat daripada Allah kan. Jadi nak rahmat daripada mana? Kalau tak ambil daripada Quran, mana lagi kita ni dapat sesuatu benda yang datangnya daripada Allah SWT. Jadi Quran ni rahmat lillazina hum lirabbihim yarhabun. Tapi untuk siapa? Kepada orang-orang yang hum lirabbihim yarhabun. Mereka tu takut kepada Tuhan. Kalau mereka tak takut kepada Tuhan, tak ada rahmat apa mereka tak dapat lah kan. Okey, seterusnya. Wakhtara Musa qaumahu. Seterusnya insya-Allah, minta maaf. Wakhtara. Jadi ini ayat yang terakhir, tapi panjang sikit ayat ni ayat ni kalau dalam baris kita ni ada 4 baris lebih 4 baris lebih dalam mushaf. Tapi di sini panjang, kita tengok kan. Jadi apa yang berlaku selepas daripada itu? Ni cerita pasal Nabi Musa lagi. Kita tengok. Jadi Nabi Musa pun dia pun ambil lah kan, dia tengok apa ni kan, alwah tu kan. Sedih lah dia ni kan. Cerita Nabi Musa ni. Jadi waqtara. Lepas tu Nabi Musa buat apa? Nabi Musa telah memilih waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Jadi Nabi Musa telah memilih 70 orang lelaki limiqatina untuk dibawa semula lah kan ke tempat dia memunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna perjanjian. Miqat tu makna perjanjian. Perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia janji dia akan bawa 70 orang lelaki. Jadi dia pun pilih lah. Setengah riwayat kata, tafsir kata bahawa 70 itu ialah 70 orang yang tidak menyembah lembu. Mana ada juga orang yang tak menyembah lembu kan, bukan semua. Tapi kena ingat ramai pada masa tu kan. Bani Israil sangat ramai, ribuan pada masa tu kan. Jadi dia ambil 70 orang yang tak sembah anak lembu tu untuk dibawa lah kan. Dibawa apa? Sebab ada tuduhan pada masa tu. Dia katakan bahawa Musa ni ambil daripada mana? Betul ke apa ni kan? Sebab dia seorang-seorang pergi kan. Betul ke ni daripada Allah? Ni Bani Israil macam-macam pelik-pelik kan. Jadi dia pun ambil lah, dia pilih 70 orang, ikhtara, dia pilih 70 rajulan tu. Kemudian falamma akhazatuhumur rajfah,
Lalu mereka pun pergilah 70 orang dengan Nabi Musa tu pergilah kan. Nak pergi munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ke sana, tiba-tiba datanglah Rajfah. Rajfah tu ialah maknanya gegaran kan gegaran dan juga suara yang kuat tu kan. Rajfah, gegaran tu sehingga semua mati. Tu kan dikatakan dalam itu akhazathumur rajfah qala rabbi law syi'ta ahlaqtahum min qablu wa iyaya. Ketika dah mati, semua mati kecuali Nabi Musa. Nabi Musa tak mati. Jadi pada masa tu Nabi Musa sedih ni kan, dah mati dah. Dia sebenarnya nak bawa supaya apa? Supaya nak tunjukkan bahawa betul-betul ini ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang dah tuduh dia tu kan. Tapi sekarang tiba-tiba 70 orang ni pula mati pula kan. Jadi sebab apa mati macam-macam lah kan. Sebab apa gegaran pula tu berlaku pula pada masa tu kan. Itu banyaklah penafsiran ulama, tapi Allah SWT tak cerita di sini kan. Jadi yang pentingnya ialah lalu Nabi Musa pun dah mati semua tu kan. Nabi Musa sedih lah macam mana pula. Nanti dia kata dia nak balik pula kepada kaum dia ni, kepada Bani Israel. Nanti Bani Israel tanya pula mana 70 tu. Kata dah mati. Oh kau bunuh semua. Nanti dia kata kau bunuh pula. Jadi Nabi Musa pun takut dah ni. Qala rabbi. Lalu dia pun berkata ya Allah, dia kata qala rabbi. Rabbi law syi'ta, kalau kamu kehendaki. Dia kata ahlaqtahum min qablu wa iyya. Kenapalah ya Allah, kenapa kau tak bunuh maksudnya tak matikan semua ni dan juga aku min qablu sebelum daripada ni. Law syi'ta ahlaqtahum min qablu wa iyya, dan aku juga. Kenapa tak matikan aku sebelum daripada ni, semasa depan-depan tu. Semasa depan Bani Israel yang ramai-ramai tu kan. Nanti mereka akan tuduh aku yang bunuh mereka ramai-ramai ni kan. Qablu wa iyya. Jadi Nabi Musa pun berkata selepas itu, atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Dia kata ya Allah, ini soalan dia kata istifham sini kan atuhlikuna ni soalan ni bukan soalan nak marah kan. Kenapa kau dia boleh macam-macam cara kan kalau nak bercakap, kenapa kau bunuh gitu kan. Tapi bukan macam tu. Nabi Musa dia kata dalam tafsir dia kata istifham sini adalah istifham isti'taf. Istifham isti'taf ni macam nak kata apa bahasa Melayu kan, kita kata ni macam sedih lah kan. Ya Allah, kenapa ya Allah, katakan kenapa ya Allah, janganlah ya Allah, gitulah betul kan. Ya Allah atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Ya Allah, kenapa kau binasakan kami dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bodoh di kalangan kami. Siapa yang bodoh tu? Yang sembah anak lembu tu. Jadi Nabi Musa berkatalah, ya Allah, janganlah kau hancurkan kami disebabkan perbuatan. Maknanya rasa sedih lah kan, rasa takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ya Allah, kau hancurkan kami kerana perbuatan orang-orang yang bodoh di kalangan kami. Kalau kita zaman sekarang ni kan, maknanya kan ada orang-orang yang Islam kan setengah tu kan, tapi melakukan maksiat. Jadi kita takutlah kan. Takut apa? Nanti Allah Ta'ala turunkan bala kan, nanti kena semua. Jadi ya Allah, janganlah macam tu kan. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Ya Allah, gitu kan. In hiya illa, kemudian dia kata in hiya illa, tidak adalah ianya, in hiya illa. Hiya tu apa? Hiya tu adalah apa yang berlaku. Apa yang berlaku sembah anak lembunya, cubaan-cubaan ni kan. Fitnah bahasa Melayu maknanya ialah fitnah bahasa Arab adalah maksudnya ialah cubaan dan juga ujian. Gitu. Cubaan dan juga ujian. Jadi dia kata in hiya illa, apa yang berlaku tu illa fitnatuk. Itu semua adalah ujian daripada engkau ya Allah. Maknanya kita serah kepada Allah kan. Apa yang berlaku tu itu mesti ada sebab kan. Gitu. Mesti ada sebab kenapa Allah Taala buat macam tu. Tudillu biha man tasha. Engkau lah boleh menyesatkan siapa yang kau kendaki. Wa tahdi man tasha. Nak cerita di sini, daripada sini kan sampai kepada sini ni, ialah nak katakan bahawa apa, iaitu semua benda ni di bawah kuasa engkau ya Allah. Kami semua tak mampu ya Allah. Kalau kau nak buat macam tu, nak buat macam mana? Gitu. Jadi tudillu biha man tasha wa tahdi biha man tasha. Semua terpulang pada engkau maknanya ya Allah kan. Kami sebagai manusia kan, aku sebagai manusia ni, Nabi Musa ni kan sedang kita kata apa nak kata mendayu-dayu curhatlah gitu kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah macam ni. Anta waliyuna, kata Nabi Musa, anta waliyuna, engkaulah pemimpin kami, engkaulah yang memiliki kami, engkaulah segala-galanya kan. Faghfir lana, ampunilah kami ya Allah, warhamna, dan kasihani kami ya Allah. Jadi kalau kita tengok kan dalam doa sentiasa macam tu kan, Rahim, irhamna, dan juga ighfir lana kan. Jadi faghfir lana warhamna, faghfir lana warhamna.
kasihani kami, ampunilah kami, kasihani kami. Gitu macam tu kan. Wa anta khairul ghafirin, dan engkau adalah sebaik-baik al-ghafirin, yang memaafkan. Jadi Nabi Musa sekarang ni takutlah kan. Maknanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah Taala, dia takut Allah Taala ambil tindakan, Allah Taala marah kepada dia dan sebagainya. Jadi insya-Allah kan, insya-Allah kita akan jumpa lagi lah kan di dalam sesi akan datang, muka surat 170 kan. Jadi insya-Allah bersama di muka surat 170. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.